motivasi ini, kita merasa lebih yakin untuk tak tinggal dah. Ataupun ada kala amalan-amalan ini kita buat dah, tetapi tidak secara konsisten. Dan terserempak dengan amalan tu baru kita buat. Kita tidak jadualkan dalam hidup kita. Atau ada amalan-amalan yang tak pernah kita buat. Mudah-mudahan dengan motivasi yang dibawa oleh Nabi SAW ini, hadis-hadisnya, kita boleh buat, dan itu adalah pengikat, penghangat, membasahkan hubungan kita dengan perjuangan Nabi SAW. Yang pertama, hadis yang keempat ini adalah tentang Asma'ullah Al-Husna. Qal, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Bagi Allah itu ada 99 nama, mi'atan illa wahidah, ada 100 tolak 1, maknanya 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal, mengamal, membenarkan dan menjaganya akan masuk syurga. Asmaul Husna yang 99 tu. Subhanallah, saya sangat berterang budi kepada almarhum guru saya semasa saya mula sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 3 di SMGR, Sekolah Menengah Gunung Rapat, sekolah sukan. Ketika itu kami menumpang di sekolah tu, tiap-tiap pagi sebelum lagu negaraku, kami mendendangkan Asmaul Husna. Tuan-tuan, Asmaul Husna ni lama dah dicetak dalam Quran kita dulu belah belakang tu, 99 nama. Tapi kalau kita nak hafal satu payah. Kecuali dulu rakan-rakan kita dari Jemaah Al-Arkam, antara yang paling awal memulakan inisiatif Asmaul Husna itu dijadikan sebagai nasyid. Bermula daripada situ senang kita hafal. Jadi tuan-tuan sekalian, dia punya nilai besar tu, masuk syurga. Tapi tak ramai yang menjadikan dia sebagai agenda masuk dalam salah satu amalan harian dia, Asma'ullah Al-Husna. Sebab itu saya di Jabatan Mufti, kalau perhimpunan bulanan dan sebagainya, di samping lagu negaraku, lagu negeri Perak, Asma'ullah Al-Husna. Mudah sekarang ni, pergi kita punya peranti kita, di situ dalam YouTube, tap je Asma'ul Husna, keluar. Dengan keluar gambar yang cantik, dengan tulisan bahasa Arab dia, terjemah bahasa Melayu dan terjemah bahasa Inggeris. Masya Allah, senang. Tuan-tuan, lepas ini kita jadikan amalan. Tak susah, tak keluar model apa, tapi nilainya tinggi, dakhulal jannah. Hadis yang kelima, Ibn Abbasin qala Rasulullah SAW, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa berselawat kepadaku, dia sudah salah jalan menuju ke syurga. Isyak ya. Boleh ambil masa sikit lagi? Terus. Kita ni esok lusa dah PKPB dah. PKPB dah. 3 negeri masih selamat. Perlis, Kelantan, Terengganu. Pahang, Kelantan, Perlis. Perak hari ni kes tinggi, 30 lebih. Tu dia. Itu pun ada orang pertikaikan, apalah SOP ikut Yahudi, WHO lah, segala macam. Saya dah jawab balik dengan penuh sopan dan tertib bahawa ini tuan-tuan, panjang pula cerita nanti kuliah lain pula. Jadi tuan-tuan sekalian, kita akan PKPB dan insya-Allah saya difahamkan oleh rakan-rakan di Jaib, besok akan keluar SOP untuk salat jemaah, untuk salat Jumaat, kuliah dan sebagainya. Tuan-tuan tunggu je lah. Kawan-kawan di Jaib sedang menyediakan, barangkali malam ni tu besok pagilah mereka buat. Jadi kita ikut je lah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ambil masa sikit lagi nah. Hadis ini cerita bab selawat. Saya tanya seorang, mereka jadikan selawat amalan harian tak? Tiap-tiap hari ada selawat tak? Ada ustaz. Bila? Semayang. Oh, semayang tak aci.
rukun selawat dalam tahiyat akhir itu sebagai satu rukun solat kita. Itu takji, maknanya di luar daripada tu. Bukannya susah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling ringkas. Paling ringkas. Ayat yang dibacakan oleh kekanda pengurusi tadi tentang bagaimana Allah SWT minta orang mukmin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang lupa selawat kepadaku, dia sudah salah jalan masuk dalam syurga. Salah jalan. Tuan-tuan, kita berselawat saya sebut awal tadi, segala amalan-amalan ini sebenarnya adalah tujuannya mengikat kita dengan perjuangan Nabi SAW. Itu saya sebut di Masjid Muhammad Al-Fatih beberapa malam yang lepas. Kita berselawat beribu kali, buat majlis selawat sebagainya. Bagi saya adalah majlis selawat itu, kita kumandangkan selawat didengari oleh alam buana itu, bagi saya adalah satu gendang perang melawan sistem jahiliah. Gendang perang. Maksudnya, kita berselawat beribu orang itu pada malam itu dengan gendang, dengan lighting macam-macam. Harapan kita setiap yang hadir hari itu dapat mengikat kuat dirinya dengan perjuangan Nabi SAW. Dibuktikan besok pagi dia beratur di kaunter-kaunter perbankan riba yang tidak patuh syariah, dia keluarkan duit itu masuk dalam perbankan syariah. Sebab Nabi SAW memperjuangkan ekonominya adalah no riba. Dalam khutbah terakhir Nabi SAW telah mengharamkan riba sampai kiamat. Jadi yang berselawat ramai-ramai itu, kalau boleh dia sudah ikat diri dia dengan perjuangan Nabi SAW. Tapi jarang berlaku. Maka kita dapat majlis ini meriah, tapi perjuangan Nabi malam. Sebab connection tu tak ada. Jadi itu saya sebut dalam nombor 2 tu, berselawat kepada Nabi SAW sebagai jambatan penghubung kepada perjuangan Nabi SAW. Okey. Hadis yang ke-6. Tuan-tuan, izinkan saya terus sampai hadis ke-20, cuma saya sebut, saya tak baca matan dia, sebut tajuk-tajuk. Nanti tuan-tuan balik baca sendirilah. Dia bahasa mudah, straight to the point. Dengan syarat tuan-tuan baca. Sebab itu saya buat 40 muka surat ni, maknanya dalam berapa minit selesai sebenarnya, tak ada masalah. Sebab sebelum ni saya buat buku 200 lebih muka surat. Tapi tak apa gemar orang bacanya, sebab tajuk berat. Jadi saya buat yang ringan-ringan. Tuan-tuan balik nanti jangan simpan atas gelegor ke mana tu. Baca dulu. Hadis yang ke-6 ini bab Quran. Bab Quran ini tuan-tuan kita jadikan amalan harian. Tiap-tiap hari mesti baca Quran, walaupun sikit. Dalam hadis ini Nabi SAW sebut, man ja'alahu amamahu. Barang siapa yang jadikan Quran di hadapan dia, qadahu ilal jannah, qadahu ilal jannah. Quran itu akan pimpin tarik tangan kita, dipersilakan masuk dalam pintu syurga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri. Tapi barang siapa yang jadikan Quran di belakang dia, saqahu ilan nar. Quran akan tarik kita daripada belakang ni, tarik, humban masuk dalam neraka. Jadikan Quran sebagai amalan harian. Hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini menarik ceritanya tentang surah Qul Huwallah. Satu ketika, satu tempat zaman Nabi SAW dulu, seorang imam telah dilantik oleh komuniti setempat menjadi imam yang terbaik lah. Tapi ketika dia jadi imam, special sikit. Lepas baca Fatihah, dia baca Qul Huwallah. Lepas baca Fatihah, baca Qul Huwallah. Tiap-tiap rakaat. Sama ada dia baca Qul Huwallah saja atau disambung dengan surah-surah ayat lain. Di kalangan makmum komplain imam ni bukan zaman sekarang je tuan-tuan sekalian, zaman dulu lagi. Ada je tak kena. Imam baca panjang sikit tak boleh, pendek sangat pun tak syok. Tuan-tuan sekalian, di kalangan makmum ni komplain. Mam,
Mengapa mesti baca Qul Huwallah ke tiap-tiap lepas sembahyang, lepas baca Fatihah? Tinggalkan Qul Huwallah, baca surah yang lain. Ataupun baca Qul Huwallah saja. Maknanya dia tak akan tinggal Qul Huwallah tu. Jadi imam ni kata, dia kata apa tuan-tuan? Nanti tuan-tuan dapat tuan-tuan baca sekali di rumah, baca sendiri. Imam ni kata, kalau kamu nak aku jadi imam, inilah pattern aku, style aku. Kalau kamu tak nak, cari imam lain. Tujuan mahir dia. Jadi tapi komuniti di situ tak sanggup, tak rela orang lain jadi imam sebab dia imam paling bagus. Sehinggalah peristiwa ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil imam tu, "Mam, mengapa kamu tak ikut cadangan para makmum yang lain tu? Sama ada tak payah baca Qul Huwallah lah, baca yang lain, surah lain lah." Apa jawab imam itu tuan-tuan? "Inni ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, inni uhibbuha." Ya Rasulullah, dorongan aku buat amalan ini sebab aku sangat cintakan Qul Huwallahu Ahad. Maka apa jawab Nabi? "Inna hubbaha adkhalakal jannah." Sesungguhnya cinta kamu kepada Qul Huwallah itu memasukkan kamu ke dalam syurga. Allahu Akbar. Lepas ini tuan imam jangan baca Qul Huwallah pula. Poinnya adalah tuan-tuan, poinnya adalah cakap tangan siapa tak hafal Qul Huwallah di Masjid Taman Meru Al Muttaqin. Saya yakin 100%. Tetapi tuan-tuan sekalian, ini amalan saya sendirilah. Kalau kita sembahyang sunat, kadang-kadang kita baca surah selepas Fatihah. Kadang-kadang tak baca. Majoritinya selalu tak baca. Habis waladhdallin terus kita rukuk. Alangkah indahnya kalau kita iringi selepas Fatihah itu Qul Huwallahu Ahad. Atau jadikan Qul Huwallahu Ahad itu amalan-amalan seharian kita. Hadis yang ke-7, hadis yang ke-8. Ini pun kita buat. Andai kata imam tak bimbing kita untuk buat benda ni, kita buat sendiri. Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayatul kursi pada setiap kali selepas solat fardu, tidak ada apa-apa lagi yang boleh menghalangnya daripada syurga, masuk syurga, kecuali dia mati dulu. Subhanallah. Ayat kursi je tuan-tuan sekalian. Ayat kursi je. Tapi jangan tinggal. Kadang-kadang imam bimbing kita, sila kita ikut. Kalau imam barangkali ada cepat, macam tadi nak cepat sebagainya, imam tak bimbing kita, kita buat sendiri. Jangan tinggal ayatul kursi. Itu benda kita buat kan tiap-tiap hari. Tapi bila baca hadis ni, oh rupa-rupanya sangat luar biasa nilai ayatul kursi tu. Hadis yang ke-9. Surah Al-Mulk. Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Suratun minal Quran mahiya illa 30 ayah. Ada satu surah dalam Al-Quran ayatnya cuma 30. Khasamat an sahibiha. Dia akan menjadi peguam bela kepada pembacanya. Dibela hatta adkhalathul jannata wa hiya tabarak. Dibela mati-matian sehingga tuannya masuk dalam syurga, iaitu surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Hingga akhirnya lah. Di setengah masjid dah ada dah lepas sembahyang Isyak, barangkali masjid ini debat ke belum, dah buat, alhamdulillah. Ikutlah tuan-tuan sekalian, ruangkan sedikit masa, habiskan. Kalau buat sendiri di rumah kadang-kadang teringat, kadang-kadang tidak. Tapi kalau hadir sekali hari ini dengan bawa orang rumah,
atas katil tu sebelum tidur sebagainya, mengingatilah. Dah baca surah Muluk, bukan Tajul Muluk, surah Al-Mulk, 30 ayat saja. Kita buat. Hadis yang ke-10 ini tentang menuntut ilmu. Ini pun step to the point. Kita tuan baca hadis yang ke-11 tentang jaga lidah. Rupa-rupanya besarnya masalah yang kita bakal hadapi kalau kita tak pandai jaga lidah. Amalan banyak mana sekalipun. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, kata orang Melayu. Ada 5 perkara, kita bawa 5 perkara bersama iman pada hari kiamat besok. Hadis yang ke-12. 5 perkara itu apa? Rukun-rukun Islam kita lah. Yang ke-13, hadis berkaitan dengan istiqamah. Istiqamah ni dia bukan hangat-hangat ayam bila kita taat ni. Bulan Ramadan kita tadarus, bulan lain kita tinggal terus. Tunggu Ramadan akan datang, kot panjang umur. Hadis yang ke-14, wuduk dengan sempurna. Ini pun biasa kita buat. Setiap hari kita wuduk. Wuduk yang sempurna ini, tuan-tuan sekalian, adalah kita ambil sekali yang sunat-sunat lah. Bukan ambil yang wajib-wajib sahaja. Hukum-hukum istinsyak dan sebagainya. Selalunya kita ambil yang wajib-wajib lepas syarat. Rugi tuan-tuan sekalian. Sebab yang sunat-sunat ni ada nilai. Wuduk yang sempurna memasukkan seseorang itu dalam syurga. Lepas wuduk, tuan-tuan, kita doa. Pun ramai yang tak amal. Paling-paling tidak dalam hadis ini adalah lepas kita ambil wuduk, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Itu bacaannya. Illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya. Subhanallah, besarnya pahala. Barang siapa yang sempurna wuduknya, kemudian dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, dibukakan baginya pintu syurga yang 8 itu. Sila masuk mana-mana pintu yang engkau suka, yang dia sukai. Hadis yang ke-16. Hadis ke-16 iaitu jawab azan. Ya Allah, benda-benda biasa-biasa tapi nilai tinggi. Nabi SAW bersabda, man qala mithla hadza yaqinan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan seperti yang dikumandangkan oleh muazzin dengan yakin, dia masuk syurga dengan yakin. Maksudnya dia menghayati. Yang ini tuan-tuan sekalian, ini saya sendirilah pengalaman. Duduk rumah saya tu tak jauh daripada Masjid Abdul Rahman Auf Ma'ruf. Jalan kaki je, selang berapa pintu je. Rupanya bila kita masjid dekat dengan rumah ni, sepatutnya kitalah paling awal. Tetapi ini negatifnya tu. Negatif sebab sikap sendiri. Dalam mindset kita, dan terbukti benar bahawa kalau di masjid qomat sempat lagi untuk takbiratul ihram dengan imam. Tak payah lagi-lagi jalan dalam keadaan biasa pun sempat takbiratul ihram lambat sikit daripada imam. Maknanya dia muafiq. Tapi banyak benda yang rugi. Ambil wuduk tadi ni, ada dekat depan ni kata, lepas ambil wuduk dengan sempurna, kita baca doa. Lepas itu sembahyang 2 rakaat sunat wuduk. Terlepas dah. Kemudian kalau kita datang ke masjid awal, kita tahiyatul masjid, lepas lagi. Kemudian ini jawab azan, tak dan dah jawab azan, terlepas lagi. Maka untung mereka yang bersedia untuk sembahyang tu. Daripada awal semua benda-benda dikaut belaka. Tu. Jadi kita jawab azan. Yang ke-17, memelihara 2 solat dingin. Man sallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang memelihara kedua waktu dingin,
iaitu sembahyang asar dan subuh, maka dia akan masuk syurga. Asar dengan subuh. Hadis yang ke-18. Hadis ini cerita tentang lepas habis kita wuduk dengan sempurna, baca doa bagai, kemudian kita sembahyang 2 rakaat. Solat sunat wuduk. Hadis yang ke-19. Banyakkan tahlil. Tahlil di sini bukan hanya bermaksud buat kenduri tahlil. Bagus juga buat kenduri tahlil ni, bagi makan orang dapat pahala. Tahlil di sini adalah memperbanyakkan kalimah menyebut la ilaha illallah. Mati kita masa kita nyebut la ilaha illallah itu masuk syurga. Itu juga kita berpuasa semata-mata mencari keredaan Allah, khutima lahu, kita dimatikan dalam keadaan begitu, dakhalal jannah. Begitu juga dengan bersedekah dan sebagainya. Hadis yang ke-20, hadis yang terakhir, ini dipanggil kita mengamalkan penghulu segala istighfar. Penghulu segala istighfar. Lepas subuh sekali, lepas asar sebelum maghrib, ataupun lepas maghrib kalau tak dan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sehingga akhirnya itu ada dalam kitab ni. Mati petang, tak sempat malam, insya-Allah masuk syurga. Mati pagi sebelum sampai ke malam, insya-Allah masuk syurga. Itu janji yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ni 20 ni pun rasa banyak dah senarainya. Tuan-tuan tak mampu nak kita amal semua, jangan tinggal semua. Ambillah, cubitlah sikit mana yang boleh. Dan saya yakin amalan-amalan itu dah kita buat dah setiap hari. Cuma, saya sebut sekali lagi, cuma yang penting kalau kita dah beramal, teruskan. Kalau belum kita projek agendakan dalam hidup, jadikan dia sebagai agenda harian. Dan kalau masih belum beramal, maka kita mulalah beramal. Semua amalan ini, saya ingatkan sekali lagi, dia pengikat kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya rasa takat itu dulu, dah ambil masa tuan-tuan agak banyak. Saya mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya, dan saya tak boleh nak detailkan satu-satu hadis ni. Itu kena dipanggil, saya berniat tuan-tuan sekalian, kod COVID itu reda, saya nak buat daurah. Daurah ni bedah buku, tak terikat maghrib, isyak sebagainya. Ambil masa sejam, sejam setengah atau 2 jam, kita dapat meneliti satu persatu hadis tu. Tapi nampak gaya tak dan. Jadi tak apalah, tuan-tuan pun belajar sendiri dan boleh dijadikan silibus untuk keluarga kita. Kok nantilah besok lusa SOP baru masjid, tak boleh datang ramai-ramai, kita tak tahu. Jadi sembahyanglah di rumah, buat majlis-majlis ilmu, boleh jadikan dia sebagai silibus, baca di hadapan keluarga kita, insya-Allah. Jadi pesanan saya terakhir, ini last. Segala amalan-amalan ini dipanggil ketaatan. Ketaatan. Bukan terhad dengan amalan ini saja, banyak lagi amalan kita. Itu dipanggil ketaatan. Lawan ketaatan adalah penderhakaan. Jadi ulama tasawuf kata ada 4 kategori manusia. 1, taat dalam taat. Taat dalam taat itu sebagai contoh terus, dia melakukan banyak ketaatan, langsung dia tak terkenang-kenang ketaatan yang dah buat sebelum-sebelum ni. Yang penting dia move forward terus, dia tak tengok ke belakang. Sebab kalau kita suka tengok ke belakang, kita jadi berkira dengan Allah Ta'ala. Hari ni pening sikit, tak payah pergilah masjid, sebab sebelum ni pergi dah pun. Sebelum ni, hari ni 1 hari tak pergi. Kita sudah menoleh ke belakang. Jadi kita berkira-kira. Nak keluarkan derma, dulu pun dah 1000 dah aku bagi. Ini aku tak bagi pun orang lain nanti bagi. Itu dipanggil ketaatan dalam ketaatan, dia tak nengok belakang dah, dia terus. Yang kedua, ketaatan dalam penderhakaan. Penderhakaan dalam ketaatan.
Derhaka dalam taat, iaitu zahirnya kita taat, cakap bahasa orang beriman, amalan kita gaya orang beriman, pergi tempat-tempat yang orang beriman pergi, itu ketaatan. Tapi dalam ketaatan itu ada penderhakaan. Penderhakaan ni macam mana tuan-tuan sekalian? Kita rasa diri kita bagus daripada orang lain. Kita rasa diri kita hebat daripada orang lain. Matlamat kita beribadah nak jadi hamba, bukan tuan. Tapi kadang-kadang kita silap. Kita buat lebih sikit daripada orang lain, kita sudah upgrade diri kita jadi tuan, kita judge orang lain, kita hukum orang lain. Mentang-mentang kita rajin pergi masjid, orang itu tak rajin pergi masjid, dia judge orang itu. Itu namanya derhaka dalam taat. Yang ketiga, derhaka dalam derhaka. Ini dahsyat. Udahlah derhaka, tak kenang langsung derhaka yang dibuat sebelum-sebelum ni. Maka dia akan terus melakukan penderhakaan. Yang terakhir, ini lebih baik daripada nombor 2 dan nombor 3. Taat dalam derhaka. Dia buat penderhakaan, dia buat penderhakaan, dia buat penderhakaan, tiba-tiba dia terkenang. Sampai bila aku nak macam ni? Timbul rasa dia menyesal. Itu yang disebut oleh Ibn Atta'illah Sakandari, wa rubbama qada 'alaika bi dhanbi wa dzalika sababan lil wusuli. Barangkali Allah aturkan kamu membuat satu dosa, rupa-rupanya dengan dosa itu tergerak hati kamu untuk sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taubat. Jadi 4 kategori ini sentiasa membayangi amalan-amalan ketaatan-ketaatan yang kita buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita sebagai pemberat amalan kita nanti di akhirat besok, insya-Allah taala. Sekali lagi terima kasih kepada Jabatan Kuasa Masjid dan terima kasih kepada tuan-tuan semua. Mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.